Baik. Kemudian yang ke-9 adalah kalau beli buah, bagi sikit kat jiran. Jadi misal kita beli buah masuk dalam bonet kereta, kita balik rumah, parking kereta kat garaj depan rumah, kita pun buka bonet kereta. Orang sebelah nampak kita bawa keluar plastik apple satu plastik, orange satu plastik, buah delima pula satu kotak. Orang sebelah nampak. Itu menyakiti jiran. Jadi kalau dia nampak, bagi dia sikit. Kalau tak mau bagi dia sikit, maka Nabi ajar. Misal kata kadang kita ni beli buah oren tu, kita teringin sangat. Buah oren yang besar kepala tu, teringin kita beli sebiji. Kalau nak bagi jiran sikit, macam mana kan? Nak kena potong pula. Nak bagi sebiji, kita kena beli 2 biji. Harga dia sebiji tu mahal. Jadi kalau tak bagi kat jiran sebelah, maka ini Nabi ajar, masukkan dalam rumah diam-diam. Misal kita dah parking kereta, kita nak buka bonet, bawa masuk buah dalam rumah, tengok orang sebelah ada kat luar. Jangan bawa dulu barang kita. Tutup, masuk rumah dulu. Tunggu sampai orang sebelah masuk rumah, dia tak nampak, barulah kita ambil barang dalam bonet kereta kita. Ataupun awal-awal lagi kita pusing ke belakang. Ataupun tak bagi nampak, kita bungkus, ataupun kita bawa beg shopping yang tak nampak. Beg kargo ke, beg macam beg pergi berjalan ke, beg pakaian tu, masukkan barang kita beli dalam tu, jadi tak nampak. Itu tujuannya. Dan ini kalau kita kadang-kadang kefahaman dalam masyarakat kita, buat macam tu macam tak baik, nak sembunyi-sembunyi pula dah, kan? Tak, rupanya Nabi ajar itulah lebih baik daripada kita bagi jiran sebelah nampak tapi kita tak bagi kat dia. Jadi kalau dah bagi dia nampak, bagi dia sekali buah. Nah, itu kaedah dia. Baik, kalau kalau misalnya dah masukkan dalam rumah secara diam-diam, jangan pula anak kita main buah oren besar kepala tadi tu, dia seronok tengok, ui besarnya, dia bawa pergi depan rumah, tunjuk dekat anak jiran sebelah. Itu pun menyakiti. Boleh imagine tak? Baik, ini sampai maknanya 11 kaedah. Yang ke-10 tadi masukkan diam-diam, dan yang ke-11 jangan sampai anak kita bawa keluar buah tu, tunjuk kat jiran sebelah tapi tak bagi kat dia. 11 cara kalau nak jadi jiran yang baik. Baik, boleh imagine sekarang ni, poinnya gini, bukan mesti tepat hanya ini semata-mata, tapi kita dah boleh faham resolusi, resolusi maknanya tindakan kita selepas ni. Kita dah boleh faham apa yang perlu kita lakukan. Dan pada saat ni kita dah boleh faham bentuk-bentuk tindakan. Jadi maksudnya kita boleh simpulkan macam ni. Kita dengan jiran ni maknanya sekecil-kecil perkara yang mengganggu perasaan dia, itu kita kena jaga. Dan bila kita cerita bab perasaan, itu wanita lah lebih apa orang kata, lebih expert. Maksudnya kalau tak mau mengganggu perasaan jiran, itu kena pastikan bahawa yang perempuan tu, yang isteri dia tu, tak ada terasa hati. Sebab kalau orang lelaki tu memang jarang terasa. Kalau sampai orang lelaki terasa hati, tu maknanya dah teruk sangat dah kita buat. Yang sekarang ni, sedetail apa kita perlu jaga adalah perasaan wanita yang cepat terasa hati. Yang cepat terasa hati tu yang kita jaga. Jadi kadang-kadang orang lelaki ni dia meremehkan perasaan wanita yang cepat tersentuh. Dia kata, alah tu pun nak terasa hati ke? Tak, sekarang ni yang Nabi ajar, yang cepat tersentuh tu yang kita kena jaga. Sebab yang tak cepat tersentuh tu normal lah. Kan, misal orang lelaki kalau tengok jiran sebelah dia angkat buah masuk rumah, mungkin dia tak ada perasaan. Kan? Dia tengok, oh beli buah, kejap lagi aku pergi belilah, selesai. Tapi kadang-kadang yang perempuan tu tengok, dah 3 hari dah aku tak makan buah. Perasaan dia kan sensitif. Jadi yang sensitif tu yang Nabi ajar supaya kita jaga. Maksudnya kalau yang sensitif pun kena jaga, apatah lagi yang tidak sensitif, Maksudnya sedetail itu menjaga perasaan orang. Tak boleh meremehkan. Tak boleh meremehkan perasaan. Memang Allah bagi pada perasaan yang sensitif itu untuk menjadikan satu indikator ataupun untuk memudahkan kita untuk membuat penilaian bagaimana kita perlu menjaga akhlak kita, sedetail mana akhlak kita perlu jaga, lidah dan kata-kata kita, supaya kita itu tidak menyentuh perasaan orang. Walaupun orang yang sensitif, orang yang sensitif tu kena jaga jugalah, jangan terlampau sensitif, itu dia punya cerita. Cuma kita punya cerita hari ni adalah bagaimana kita dapat menjaga lisan kita, perbuatan kita daripada menyentuh perasaan orang yang sensitif sekalipun. Itu maknanya mudah. Jadi
Walaupun setakat jaga, jangan tunjukkan barang-barang yang best-best kat orang sebelah. Melainkan kita bagi sikit. Jadi kat sini dia buat buah gitu. Kan kita boleh jadi mungkin kita tunjukkan bila beli apa-apa yang best, kita menunjuk kat orang sebelah. Atau orang zaman dulu biasalah gelang tangan setiap kali beli tunjuk kat orang sebelah. Itu tak perlu kita tunjukkan. Kan? Beli gelang tangan tunjuk orang sebelah, beli handbag baru tunjuk orang sebelah, beli baju baru tunjuk orang sebelah. Semua kita nak tunjuk ke orang itu. Kita kena ingat, kita tunjuk-tunjuk itu boleh mendatangkan sakit hati kepada orang, dan itulah yang perlu dijaga. Dan hari ni kita ada jiran baru. Bukan hanya jiran di alam nyata, tapi kita ada jiran di alam maya. Tu pun kena jaga. Tu kawan Facebook ada berapa orang? Itu semua jiran kita. Apa yang kita duk tunjuk-tunjuk best-best semua. Pergi makan best kita tunjuk. Dengan niat memang untuk tunjuk. Yang itu kita menyakiti jiran kita. Sama konsepnya dengan tadi. Masak masakan yang sedap baunya kena bagi kat jiran. Sekarang ni, pergi makan makanan yang sangat special, tunjuk dekat jiran Facebook kita. Jiran Facebook kita sakit hati. Aku teringin nak makan tu tapi tak dapat. Dah lama dah teringin. Sebab tu, gini kita sebagai orang yang nak buat posting ke Facebook, tak perlu tunjuk-tunjuk apa yang kita dapat best-best, benda best-best yang kita dapat tu semata-mata untuk menunjuk. Jaga niat kita. Tapi kita sebagai jiran Facebook yang melihat jiran-jiran Facebook kita yang lain yang posting benda best-best yang membuatkan kita jealous, itu jagalah hati kita. Yang pertama, jaga hati supaya kita husnuzan, sangka baik kepada dia. Mungkin dia ada niat yang baik. Kenapa dia tunjuk makanan sedap tu? Bukan dia nak menunjuk dia pandai masak, bukan dia nak menunjuk dia pergi makan tempat sedap. Mungkin dia nak tolong promosikan kedai makan kawan dia kan. Mungkin dia nak berkongsi kebahagiaan. Kita sangka baik gitu. Dan yang keduanya, tak payahlah jealous gitu. Apalagi jealous dalam nikmat dunia, itu akan memalangkan kehidupan kita. Nabi ajar dalam urusan dunia, selalulah lihat kepada orang yang lebih rendah. Sebab bila kita melihat kepada orang yang lebih tinggi, kalau kita melihat kepada orang yang mendapatkan kenikmatan jauh lebih banyak daripada kita, kita tu akan selalu merasa malang. Dan kita tu akan selalu sempit dada. Jadi kalau kita tengok orang posting benda best-best tu, abaikan je. Tak perlu tengok. Tapi tengoklah pada penderitaan-penderitaan orang yang ada kat Facebook tu. Dan ambil iktibar dan bersyukurlah dengan apa yang telah kita ada dan nikmati pada saat ni. Nabi ajar juga dalam persoalan akhirat, maka lihatlah kepada orang yang lebih baik daripada kita. Supaya kita tu ada motivasi untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, sehinggalah menjadi lebih baik daripada orang tu. Ini prinsipnya. Jaga sekarang ni, jaga hak jiran di alam nyata dan jaga juga hak jiran di alam maya. Paling kurang, minimum menjadi jiran yang baik, kaedahnya adalah kalau tak boleh buat kebaikan, maka jangan membuat keburukan. Kalau tak boleh menolong, maka jangan menyusahkan. Kalau tak boleh bagi pinjam, maka jangan suka pinjam-pinjam. Kalau tak boleh nak ziarahi sahabat, maka jangan mengutuk dan mencaci dia ataupun menyakiti, menambahkan penyakit dia lagi. Kalau tak boleh nak ucap tahniah, maka janganlah melemparkan kata-kata yang buruk. Kalau tak boleh nak ucapkan takziah, maka diamlah. Dan tak payah cakap apa-apa. Jangan kemudian menuduh-nuduh dan memfitnah dia dengan pelbagai perkara. Contoh kadang-kadang kita ni kata, dia tu kena macam tu sebab dia dah haka mak bapak lah tu. Itu semua adalah andaian-andaian yang tidak dapat kita pastikan. Dan itu semua boleh menyakiti jiran kita. Diam, itu lebih selamat. Baik, kalau kita tak mampu nak pergi menziarahi jenazah dia, maka jangan sekali-kali kita buka keaiban jenazah dia. Kalau kita tak mampu untuk menjaga perasaan jiran kita dalam kita menikmati kediaman kita, rumah kita, maka janganlah sampai kita menyakiti dan menyusahkan jiran kita dengan kewujudan rumah kita di situ. Kalau kita tak boleh nak tolong jiran tetangga kita, dan contoh kita tak tolong sapu depan rumah jiran kita, baik, maka janganlah pergi baling debu ke rumah jiran kita. Itu kaedah dia. Kalau kita tak boleh nak bagi masakan yang sedap-sedap, masakan sebahagian pada masakan kita yang baik-baik itu kepada jiran kita, maka kita pun tak perlu juga menikmati masakan yang terlampau sedap sampai menyebabkan ada orang yang tersakiti. Jadi maksudnya, konsepnya adalah, prinsipnya, kalau tak boleh buat kebaikan kepada jiran kita, maka minimum menjadi jiran yang baik adalah orang yang tidak menyakiti jiran tetangga kita dengan sikap
peribadi kita. Jadi maksudnya kita ni menjadi orang yang salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita ni menjadi seorang muslim yang mana orang muslim sekeliling kita itu selamat daripada bencana lidah dan bencana tangan kita. Jadi at least lah, kalau kita tak boleh nak buat semua tadi, paling kurang jangan sampai ada orang jadi mangsa mulut kita. Mulut ni boleh buat apa? Mulut boleh mengumpat, mulut boleh memfitnah, mulut boleh mengadu domba, mulut boleh menyakiti orang, mulut boleh membawa kabar-kabar angin, mulut boleh membawa kabar-kabar palsu, mulut boleh merosakkan rumah tangga orang. Jaga mulut kita, dan jaga tangan kita, yang dengan kata lain anggota tubuh kita daripada menyakiti orang. Jadi minimum, jika tak boleh berikan kebaikan, maka jangan buat keburukan. Kalau tak boleh menolong, maka jangan menyakiti. Kalau kita tidak boleh menjadi air yang menyerangi sebatang pokok, maka janganlah menjadi racun yang mematikan pokok itu. Duduk diam-diam, duduk tenang-tenang, jaga keimanan kita, tambahkan ilmu. Mudah-mudahan keimanan kita semakin meningkat dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan kesempurnaan iman kita semakin baik dengan kita mempelajari satu persatu kesempurnaan iman kita. Dan paling penting, harapan saya dari awal kita bincang buku ni adalah target kita dalam belajar adalah untuk beramal. Mulai saat ini, detik ini, maka laksanakan ilmu yang kita belajar pada hari ini, iaitu berusaha untuk menjadi jiran yang baik kepada jiran yang ada di sekeliling kita, jiran di alam nyata maupun jiran di alam maya. Baik, saya ingat kita berhenti sekadar tu. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dan kedaifan. Semua kesilapan, kelemahan tu adalah datang daripada sifat dhaif seorang hamba, dan saya sebagai seorang manusia biasa, dan semua kebaikan dan kelebihan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu membimbing dan menjadikan kita manusia yang lebih baik dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk kita sentiasa memperbaiki diri kita. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul As.